Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang lepas kita dah lihat bagaimana menyediakan akaun yuran dan akaun perdagangan bagi kelab dan persatuan. Jadi pada minggu ni kita akan lihat bagaimana menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi yang lepas kita lihat akaun perdagangan itu adalah berkait dengan akaun restoran ataupun kantin. Tapi hari ini kita nak lihat pula selain daripada itu, kita ada lagi beberapa aktiviti yang dibuat oleh kelab dan persatuan. Jadi semua aktiviti ni kita mempunyai kos dan juga pendapatan. Contohnya kita membuat pertandingan membaca. Kita bila mengadakan pertandingan, kita akan dapat hasil daripada yuran pertandingan ataupun kutipan yang kita buat semasa mengadakan pertandingan. Tetapi kita juga mempunyai kos atau perbelanjaan yang berkait dengan aktiviti yang kita jalankan itu. Jadi kita akan lihat di sini berapakah pendapatan dan perbelanjaan daripada aktiviti yang kita jalankan itu. Okey, jadi kalau kita mengadakan satu aktiviti, hasil kutipan itu merupakan pendapatan kita. Dan semua perbelanjaan yang berkait dengan aktiviti itu adalah merupakan perbelanjaan kita. Jadi perbezaannya jika pendapatan kita lebih, iaitu kutipan kita lebih daripada kos atau perbelanjaan berkait dengan satu-satu aktiviti itu, kita akan mendapat keuntungan. Kita lihat di sini contoh ya. Contoh kelab rukun tetangga Sungai Tua mengadakan pertandingan mewarna. Jadi bila dia buat pertandingan mewarna, dia lakukan kutipan. Jadi kutipan dia adalah 3,800 ya. Itu ialah kutipan aktiviti dia. Kemudian untuk mengadakan pertandingan ini, dia kena beli hadiah, kena sewa dewan. Ada kos-kos yang perlu ditanggung. Jadi kutipan tolak kos yang perlu ditanggung, dia mendapat keuntungan hanyalah 1,500. So untung pertandingan mewarna ini kita akan masukkan ke dalam pendapatan hasil. Masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dan perbelanjaan di sebelah hasil. Di sebelah pendapatan. Dia adalah pendapatan hasil. So di sebelah pendapatan iaitu di sebelah kredit. Baik, kita lihat apa itu akaun pendapatan dan perbelanjaan. So kita nak cari untung atau rugi kalau dalam perniagaan yang bermotifkan keuntungan, kita cari untung. Tapi ini dah kelab kita akan cari sama ada lebihan atau kurangan. Ini adalah bentuk T ya. Pendapatan dan perbelanjaan dia akan letak di sebelah kredit adalah semua pendapatan hasil dan di sebelah kredit adalah perbelanjaan hasil. So kalau kita lihat item-item dia lebih kurang juga dengan perniagaan yang bermotifkan keuntungan. Tetapi ada juga item-item yang kita tak jumpa dalam perniagaan biasa, tapi lebih kerap kita jumpa untuk kelab dan persatuan. Contohnya di sini pendapatan hasil, yuran. Yuran ni yuran biasanya kelab persatuan je ada. Kalau perniagaan biasa tak ada. Kemudian yang lain-lain ini adalah yang berkait dengan pendapatan yang kita buat, yang kita adakan di kelab persatuan kita. Ini bentuk penyata. Bentuk penyata pendapatan hasil tolak perbelanjaan hasil dapat kurangan atau lebihan. Ini adalah contohnya. Jadi ini ialah akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran adalah bersamaan dengan buku tunai, iaitu wang masuk dan wang keluar. Di sini kita akan mencari clue apakah pendapatan hasil atau pendapatan modal atau perbelanjaan hasil atau perbelanjaan modal. So pada biasanya penerimaan adalah berkait dengan pendapatan dan pembayaran adalah berkait dengan perbelanjaan. Baik. Jadi kita kena lihat dalam maklumat tambahan ada tak
dinyatakan pendapatan modal. Okey, so dilihat sini. So yang ini ialah baki awal dan baki akhir. Kemudian kita lihat maklumat tambahan bayaran masuk. Bayaran masuk ialah pendapatan hasil. Okey, tidak ada apa-apa maklumat mengenai pendapatan modal. Ini menunjukkan semua pendapatan adalah pendapatan hasil. So semua ini adalah pendapatan hasil. Okey, begitu juga dengan perbelanjaan. Perbelanjaan biasanya pembayaran adalah perbelanjaan. Okey, kita lihat sini derma, bantuan belanja pelestari. Okey, perabot. Apabila kita lihat perabot ini ialah aset. Apabila dia keluar dalam buku tunai, bermaksud kita beli perabot. Dan kalau kita beli ni nanti berkait dengan aset bukan semasa, dia akan melibatkan pengiraan susut nilai. Okey, yang lain semuanya adalah perbelanjaan hasil. Okey, perbelanjaan hasil. Okey, kita lihat satu persatu lah dalam penerimaan pembayaran ni. Dia punya pelarasan biasanya dinyatakan dalam maklumat tambahan. Okey, pertama kita memang kena buka akaun yuran. Okey, akaun yuran kita buka macam biasa, iaitu akaun yuran. Okey, yuran bank tambah YBT akhir tolak YBO akhir dan vice versa. Okey, kita boleh juga buat pengiraan kalau soalan tidak suruh buat akaun yuran, kita buat pengiraan iaitu YBT akhir tambah YBO akhir tolak dan vice versa. Okey, kalau YBT tambah YBT awal tolak, YBO akhir tolak, YBO awal tambah. Kemudian kita lihat maklumat yuran 13,200. So 13,200 yang kita terima masuk dalam bank akan ditambahkan dengan 230 tolak 180 tolak 159 tambah 205. So jawapannya akan sama dengan akaun yuran 13,295. Okey, akan sama. Ini ialah cara pengiraan. Jadi kalau dia suruh buat akaun yuran, kita akan buat akaun yuran. Okey, next kita lihat perabot. Perabot ini ialah baki awal 2,500. Kemudian kita ada beli tadi kita ada beli perabot 3,200. So kita kena tambahkan dengan 3,200. So dia akan berjumlah 5,700. So perabot kita bernilai 5,700 dan pada hujung tahun dia menyusut menjadi 5,000. Jadi 5,700 turun kepada 5,000. So 5,700 tolakkan dengan 5,000. Jadi penyusutan sebanyak 700 ini adalah susut nilai perabot. Okey, susut nilai perabot. Baik, kemudian kita lihat inventory. Okey, inventory alat tulis. Okey, inventory alat tulis menggunakan kaedah yang sama. Yang ini 105 merupakan baki awal dan 80 merupakan baki akhir. Okey, kita boleh buat pengiraan Jadi kita tengok baki awal. Okey, untuk alat tulis baki awal 105. Ada tak kita beli? Alat tulis. Okey, ini 280. Ini bermaksud kita keluar duit. Jadi kita beli 280. Tambahkan dengan 280. Jadi kita mempunyai 385 alat tulis. Pada hujung tahun kita dapati tinggal RM80. Jadi RM80 itu menunjukkan susut nilai kita dah tinggal 80. Okey, jadi berapakah dia sebenarnya telah guna? Jadi dia telah menggunakan 305 alat tulis. So 305 ini adalah alat tulis yang telah digunakan bagi tempoh sehingga 31 Disember
2017. Alright. Baik, seterusnya kita lihat surat khabar belum bayar. Okey, surat khabar belum bayar ni adalah kita masih hutang dengan orang yang jual surat khabar. Okey, belum bayar. Jadi kita lihat belum bayar akhir tambah semua belum bayar dan belum terima akhir. Okey, belum bayar dan belum terima akhir, kita akan tambah. So, belum bayar akhir tambah, jadi awal akan tolak. Okey, upah pun sama. Belum bayar akhir tambah, belum bayar awal tolak. Jadi kita lihat ada tak kita bayar untuk surat khabar. Okey. Baik, surat khabar yang kita bayar 300. Okey, surat khabar yang kita bayar 300 dan upah yang kita sudah bayar adalah 800. So upah adalah 800. Jadi kalau kita ikut kalkulator, surat khabar 300 tolak 80 dapat 220, kemudian tambah 100 dapat 320. Sama juga dengan upah asalnya 800 tolak 200 tinggal 600 tambah 250 sama dengan 850. Okey. Jadi dengan itu kita boleh menggunakan jawapan-jawapan yang ada ni dan masukkan dalam penyata akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, item-item yang lain kita tidak perlu tambah tolak. Kita hanya terus plug in ataupun masukkan terus. Contohnya derma. Derma bantuan kepada ahli, kita akan terus masukkan di bahagian perbelanjaan. Baik, yang kita nak highlight kat sini juga ialah tentang Pesta-Ria. Pesta-Ria. Okey, Pesta-Ria ni kalau kita tengok dia mempunyai kos dan juga mempunyai belanja. Jadi di sini kutipan Pesta-Ria kita dapat 2,300. Bila nak anjurkan Pesta-Ria mestilah ada kos-kos yang kita kena bayar iaitu 1,400. So kutipan 2,300. Okey, 2,300. Kita belanja 1,400, so kita ada 900. Yang ini adalah untung Pesta-Ria. Okey, kita boleh menyediakan untung Pesta-Ria ni Baik, yang lain kita tidak ada apa-apa perubahan, kita hanya plug in sahaja Contoh di sini kadar bayaran hanya plug in sahaja, terus masukkan sahaja. Okey, yang lain masukkan sahaja. So kita lihat pula apakah yang kita nak catatkan, tengok betul tak Okey, kita lihat di sini apa yang telah kita kira tadi iaitu yuran kita dah buat akaun yuran. Okey, kita dah dapat 13,295 iaitu kita dah masukkan dalam pendapatan yuran. Okey, settle. Kemudian kita lihat seterusnya ialah perabot. Perabot ada susut nilai. Okey, susut nilai. So kita lihat susut nilai perabot. Okey, 700. Kemudian apa lagi? Alat tulis. Alat tulis 305. Kita masukkan alat tulis 305. Okey, itu ialah perbelanjaan hasil. Kemudian surat khabar. Surat khabar tadi berapa? 320. Okey, kita lihat surat khabar. Okey, kita dah catat. Kemudian next kita lihat upah. Okey, upah di sini 850. Okey, upah 850. Kemudian yang lain tak ada, kita plug in sahaja iaitu derma 350. Ini ialah bayar. Jadi kita derma, kita ada bayar, ada bagi derma 350, plug in terus. Kemudian bantuan kepada ahli, ini pun plug in terus, tidak ada pelarasan. Okey, kita terus masukkan sahaja. Kemudian kita ada
yang kita kena plug in terus tanpa perlu tambah tolak, iaitu kadar bayaran. Masukkan terus, okey, kadar bayaran. Okey. Baik, jadi semua sudah plug in. Kemudian satu lagi yang kita tengok daripada penerimaan pembayaran ni apa tadi? Kutipan Pestaria mempunyai keuntungan sebanyak 900. So kita ada 900. Okey, so semua bila dah plug in, so pendapatan melebihi perbelanjaan, kita dapat lebihan. Okey, jadi itu akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Baik, seterusnya ialah kita lihat kalau nak buat dalam bentuk penyata boleh juga. Jadi senaraikan semua pendapatan hasil tolak perbelanjaan hasil, kita dapat lebihan. Okey. So di sini kita lihat iaitu akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, itu ialah memberi kita clue tentang apakah pendapatan dan perbelanjaan item-itemnya. Tapi kita hanya masukkan pendapatan dan perbelanjaan hasil sahaja. Yang pendapatan dan perbelanjaan modal tidak dimasukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jadi tak semestinya semua akaun penerimaan dan pembayaran tu kita ambil bulat-bulat jumlah dia dan masukkan terus dalam pendapatan dan perbelanjaan. Kita kena tolak tambah dahulu iaitu yang belum terima, belum bayar, belum terperoleh, prabayar. Kita mesti ambil take into account dulu perkara-perkara itu, tambah tolak tu semua, barulah boleh kita sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so ini bertepatanlah dengan prinsip pengiktirafan hasil dan belanja, iaitu hanya memasukkan belanja dan hasil pada tempoh perakaunan sahaja. Okey, kalau yang sebelum dan selepas tempoh perakaunan perlulah ditambah tolak untuk mendapatkan belanja dan hasil sebenar. Okey, so kita lihat sini dalam akaun penerimaan dan pembayaran tadi memang ada item-item item-item perbelanjaan hasil. Okey, upah, surat khabar, alat tulis, kadar bayaran, ini semua adalah perbelanjaan hasil. Okey, jadi item-item tu lebih kurang samalah iaitu kebanyakan yang pembayaran adalah perbelanjaan hasil, tetapi nilai dia sudah diselaraskan. Nilai-nilai yang perlu ditambah tolak sudah bertukar. Okey. Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Nanti saya sambung untuk penyata kedudukan kewangan kelab dan persatuan.